Saluran berita terkenal dunia Arab, Al Jazeera, yang dimiliki sepenuhnya oleh keluarga diraja Qatar, sekali lagi membuat laporan berunsur fitnah dan berat sebelah untuk memburuk-burukkan usaha kerajaan Malaysia dalam membentras pandemik COVID-19. Ini bukan kali pertama Al Jazeera mengeluarkan dokumentari yang bersifat berat sebelah, bersifat fitnah mengenai kerajaan Malaysia. Mereka sudah berkali-kali di waktu-waktu lalu mengeluarkan dokumentari yang sebegini. Bagi aku, seorang bekas pelajar jurusan media, aku sedar akan dia orang punya media bias ni. Bias tu wujud. Al Jazeera menerusi dalam satu dokumentari baru, hostnya Drew Ambrose mempertikaikan tindakan dan layanan yang diberikan kerajaan Malaysia terhadap pendatang haram dalam usaha mereka membentras pandemik COVID-19. When you look at these raids, you can't help but think, is this the practical reality of dealing with a pandemic, or is it racism? Mereka mendakwa layanan yang diberikan adalah tidak berberi kemanusiaan. Malah pendatang-pendatang haram ni dilayan seperti binatang. Dalam dokumentari ni diceritakanlah bahawa layanan ni adalah dorongan daripada perasaan resis rakyat Malaysia terhadap pendatang haram ni. Rakyat Malaysia adalah resis kerana membenarkan kerajaan Malaysia melayan pendatang-pendatang ini seperti binatang. Kenapa aku kata dokumentari ni resis? Kerana ia bersifat untuk mempengaruhi penonton-penonton, terutamanya daripada Malaysia, untuk mengasihani pendatang-pendatang haram ni dan memburukkan kerajaan Malaysia dan usaha mereka. Jadi kat situ kita nampak berat sebelah dia. And fakta satu lagi ialah mereka mengelirukan isu pandemik COVID-19 dan layanan penguatkuasa Malaysia terhadap pendatang-pendatang haram ni. Seolah-olah inilah realitinya pendatang haram di Malaysia selama bertahun-tahun. Mereka dizalimi, dikasari bukan sebab pandemik COVID-19 ni. And video-video yang digunakan dalam dokumentari ni pula menunjukkan kawasan-kawasan yang didiami kawal dengan begitu ketat oleh penguatkuasa, terutamanya polis dan askar. Walhal video tu, lokasi tu adalah lokasi di mana PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan, diperketatkan, dilaksanakan di kawasan tu. Dan kawasan PKPD ni bukan kawasan yang didiami pendatangnya, kawasan yang didiami oleh warga negara Malaysia. Rakyat Malaysia pun terkesan apabila PKPD dilaksanakan di Jalan Munshi. Plaza City One ni kondominium yang dihuni rata-ratanya penduduk Malaysia. Pun kena juga perintah kawalan diperketatkan. Semua orang tak boleh berkeluar. Lebih kurang 3,200 penghuni terpaksa berkurung. Bekalan makanan dan minuman akan dihantarkan. Pendatang-pendatang asing ni yang berada di Selangor Mansion ni, kerajaan Malaysia supply diorang dengan bekalan-bekalan keperluan harian, makanan, minuman. Tapi dalam dokumentari ni ditunjukkan seolah-olah kawasan yang didiami pendatang ni je yang dikawal ketat dengan askar, dengan polis. Nak tunjuk betapa kejam kerajaan Malaysia ni. Dia tak cerita yang penguatkuasa Malaysia ni, askar dan tentera ni, dibaling sampah daripada atas oleh pendatang-pendatang haram ni. Dia orang tak cerita. Kau nampak penguatkuasa Malaysia pijak, pukul dia orang ni seperti kat luar negara. Tak nampak macam kat USA di mana rusuhan mengenai orang kulit hitam yang dianiaya. Kau boleh tengok polis begitu ganas sekali menyerang perusuh-perusuh yang warga negara Amerika ni. Kita ni pendatang tak ada satu bukti pun yang Al Jazeera ni tunjuk yang orang penguatkuasa Malaysia ni mengasari. Tapi dalam video ni dia kata, dalam dokumentari ni dituduh askar, polis layan diorang macam anjing, macam binatang. Lepas tu dalam dokumentari ni ada temu bual dengan pendatang daripada Bangladesh, Raihan Kabir nama dia. Fitnah penguatkuasa Malaysia. Dia kata penguatkuasa Malaysia resis sebab tangkap pendatang-pendatang yang tak ada dokumen ni. They make a trap for us. They give food, they give medication, all things they give. So no one expecting they are going to arrest the people. They are not murderer. They are not criminal. They are just undocumented. Dia kata diorang bukan pembunuh, diorang bukan penjenayah. Kenapa nak tangkap? Dia kata walaupun diorang datang ke sini secara tidak sah, tak mengikut lunas undang-undang, tak bayar cukai, tak bayar duty, tak bayar visa, kenapa nak tangkap? Biarlah kerajaan Malaysia rugi, diorang tak bayar visa tu apa semua. Jangan tangkap kawan aku, dia kata. Biar dia nak kerja sini. Pendatang haram tu kalau ikut undang-undang Malaysia under Akta Immigration 1959, memasuki negara tak ada dokumen adalah satu kesalahan. Kalau bersalah tu boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 dan penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Bukan kesalahan jenayah tu. Tapi kat sini Raihan Kabir ni kata bukan kesalahan mereka masuk tanpa dokumen, tanpa membayar duty, tanpa membayar cukai. Bukan kesalahan. Yang menanggung kerugian rakyat Malaysia. And dia seorang pekerja Kuala Putih bekerja dalam bidang marketing. Duduk Malaysia bukan main mewah lagi, naik kereta Hyundai. Orang Malaysia pun tak mewah macam ni. Seboleh-boleh dokumentari Al Jazeera ni nak meraih simpati Mamak Bangla ni siap tuduh Malaysia ni racist sebab layan pendatang haram macam ni.
Bukan sebab COVID-19 sebab kita ni racist. This is a clear act of racism. That's the thing. A clear act of humiliating people. So that's why I feel scared about the future of the migrant people. I don't think that people will give their trust again for the government because they will afraid. Dia kata dia tak tahu kawan dia tu dalam depo tu diberi makan ke tak. Kalau tak bagi makan dah mati dah. Kerajaan Malaysia pun tak adalah tak nak bagi makan orang kat dalam depo tu. Kalau mati orang kat dalam tahanan tu, lagi teruk Al Jazeera ni fitnah Malaysia. Tapi dalam video ni, dalam dokumentari ni, Al Jazeera beria-ia nak meraih simpati orang ramai. Kita dapat tengok lakonan-lakonannya, mamak Bangla ni pegang pagar dan sebagainya. Ini semua disuruh. Presiden Mercy Malaysia pula demi nak naik populariti peribadi sanggup terlibat sama dalam dokumentari ni nak memburukkan kerajaan. Dia ingat pendatang-pendatang asing ni masuk Malaysia tak ada buat hal, tak ada buat masalah dari segi jenayah, dari segi kebersihan, dari segi pekerjaan, mengambil peluang pekerjaan orang tempatan. Dia tak fikir dari sudut tu. Dia kata dia ingat orang Malaysia ni semua senang lenang, kaya raya, tak ada masalah hidup. Tak terkesan pun dengan COVID-19 ni. Dia tak tahu beratus ribu orang kena buang, dia berhentikan, dia beri cuti tanpa gaji. Just cakap orang Malaysia ni racist dan xenofobia. Senang dia buat conclusion dia. It has brought out also xenophobia and racism. Malaysia is not accepted in this, and they take the opportunity, of course, to then use social media, especially to take out their prejudices and their racism on very vulnerable people. Dapat masuk media antarabangsa, sukalah, banggalah dengan anak bini nanti kat rumah. Dalam dokumentari ni juga ada menunjukkan usaha-usaha NGO tempatan yang pro pendatang untuk mensubsidi kehidupan pendatang-pendatang. Kalau dah sampai dah tak ada kerja kat Malaysia ni, apa kau nak duduk Malaysia? Kau baliklah negara kau. Kau datang Malaysia ni untuk cari pekerjaan kan, nak hantar duit balik kampung. Tapi kalau dah tak ada kerja kat Malaysia, dah tak ada peluang tu, maknanya kau kena balik kampung kau lah, betul tak? Apa kau nak duduk sini? Yang mamat NGO ni pula beria hantar bekalan makanan bagi sampai 2 bulan, 3 bulan. Yang sponsor ni pun kau tahulah siapa. Kau ingat dia ada duit ke? Nak pakai duit sendiri buat benda ni. Dia ada orang sponsor punya. Masalahnya dokumentari ni dia tak menunjukkan masalah yang datang sekali dengan pendatang-pendatang asing ni, pendatang-pendatang tanpa izin ni bila dia masuk ke Malaysia tau. Dia tak ceritakan masalah. Apa kos dia, apa kesan dia pada rakyat tempatan dari segi kebersihan, daripada segi jenayah, daripada segi peluang pekerjaan. Orang pendatang asing datang berniaga tanpa lesen, tanpa apa, senang je. Hire orang-orang dia, peniaga-peniaga tempatan kena bayar cukai ini, bayar cukai itu. Nak hire pekerja asing kena bayar duty ni, duty itu. Diorang tak payah. And diorang ni yang menghancurkan bisnes-bisnes orang tempatan. Dari segi kebersihan pula, diorang berniaga bukan ikut SOP. Diorang buka berniaga, buka tepi jalan, tak ada masalah pun. Yang kena kemas sampah-sampah diorang tu nanti penguatkuasa tempatan. Gunakan duit cukai rakyat Malaysia. And kat hujung dokumentari ni dia cakap kemajuan Malaysia ni adalah hasil titik peluh pendatang, bukan hasil titik peluh 30 juta rakyat Malaysia yang bekerja siang malam bukan pendatang-pendatang asing. Orang Malaysia duduk rumah gentel telur je. Diorang tak kerja pun, diorang malas. Walaupun negara kita dilanda COVID, kita patut biarkan pendatang-pendatang asing ni, sebab mereka ada hak. Biarlah kes COVID ni jadi lebih teruk seperti negara-negara barat, asalkan kita ni dilihat memperjuangkan hak asasi manusia. Macam tu. Tu yang mereka nak.